Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada anda, keluarga besar Tahniah Ustaz yang menjadi orang beruntung pada pagi ini. Bangun pagi bukan senang, dipilih oleh Allah. Bangun pagi, solat subuh berjemaah, dipilih oleh Allah lagi dapat duduk menonton Tahniah Ustaz pula. Jadi kita ni orang yang beruntung. Jadi saya doakan kepada anda semua, keluarga besar Tahniah Ustaz, yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat, moga-moga Allah tunaikan, yang ada masalah semoga dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, disebut tentang orang beruntung tadi, golongan yang beruntung. Pada pagi ini kita nak bercakap sebenarnya tentang sifat orang yang beruntung. Bersama dengan guru kita, saya tidak keseorangan pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Ya. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz dari mana Ustaz? Daripada Kedah. Daripada Kedah Ustaz. Alhamdulillah. Betul tak bila Ustaz? Betul lah semalam. Semalam Kalau ni kita standby sini siap-siap lah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana Alhamdulillah. sudi datang dari jauh untuk bersama dengan kita semua pada pagi ini. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tahniah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang tajuk kita pada pagi ini iaitu sifat orang yang beruntung. Jadi saya fikir sebelum kita nak pergi hulurkan kepada Ustaz untuk pencerahan tajuk pada pagi ini, saya fikir eloklah kalau kita menjenguk seketika bagaimana perkembangan COVID-19 di negara kita khususnya. Kalau kita lihat pada semalam, okey, jumlah kes baharu yang dicatatkan seramai 2,464 orang. Kes sembuh baharu dicatatkan seramai 4,525 orang, alhamdulillah, dan kematian baharu dicatatkan seramai 7 orang. Jadi ini menunjukkan yang kita belum menang. Jadi kepada anda, keluarga besar dan anak Ustaz yang tiada urusan, jangan keluar ke mana-mana. Duduk sahaja di rumah. Baik, jadi saya fikir tanpa buang masa, terus kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelum kita nak mula majlis, saya nak ajak kita untuk berdoa dengan 3 doa yang waktu wabak ni saya nak minta tolong beramal pada setiap pagi dan pada waktu petang. Amin. Ni Nabi SAW menjanjikan beberapa kebaikan, di antaranya ialah dijauhkan daripada wabak dan sebagainya. Doa yang pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi, saya kasih lagi, saya rindui Da'i Hakim, masya-Allah. Alhamdulillah. Dapat jumpa dia semenjak PKP ni, nampak perkembangan dia tu. Makin sadar Ustaz. Makin berkembang, makin sadar. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan salli ala Sayyidina Muhammad, dan mungkin itu satu nikmat ke Allah bagi kat kita kan. Ya tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hari ini kita nak bincang tentang apa? Nak bincang tentang orang-orang yang beruntung. Biasanya tuan-tuan, kalau kita tanya siapa orang beruntung tu, masing-masing ada jawapan lah. Ada jawapan yang berbeza-beza. Ni maksud untung macam ni, untung macam ni. Tapi biasanya orang untung ni orang tak rugi lah.
Dan yang paling penting tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, bila kita sebut beruntung ni tuan-tuan, biasanya orang akan nampak beruntung dari segi material, beruntungnya dari segi dunia. Bahkan tetapi bukan semata-mata duit, bukan semata-mata duit. Kalau ada orang apa-apa dapat nikmat, orang kata, amboi untunglah dia. Salih Semat bahasa anak-anak muda lah ni, untumlah dia ada huruf NG jadi huruf M kat ujung tu kan. Abang jadi abam. Untung jadi untum. Kata kan untumlah Salih Semat, orang dapat isteri, untunglah Salih Semat, dapat anak, untunglah. Tapi biasanya kita akan relate apa perkataan untung ni dengan kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia, material, kenikmatan yang kita dapat di dunia. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Tapi kita terlupa bahawa Allah menyebutkan perkataan untung ini, orang-orang beruntung ini beberapa kali di dalam Al-Quran. Dan Allah bukan sekadar Allah menyebutkan untung, tetapi Allah menyebutkan juga sifat-sifat orang beruntung yang akan mendapat. Bila Allah sebut tentang untung, maksudnya bukan sekadar keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan di akhirat yang paling penting. Salli ala sayyidina Muhammad. Innal akhiratu khairan wa abqa. Sungguhnya akhirat itu lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. So, orang yang beruntung ke akhirat ni lebih untung dia nak berbanding dengan orang yang beruntung di dunia tapi tidak beruntung di akhirat. Sebab tu ulama menyebutkan tentang Allahumma salli ala Muhammad, rugi orang yang kaya di dunia, untung di dunia, kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Rugi. Celaka kepada orang yang sallallahu alaihi Muhammad miskin dekat dunia, miskin pula dekat akhirat. Ini even worse dia panggil. Tu bahasa orang kampung kita kan? Even worse betul. Even worse, even worse. Sama-sama ke tak? Sama-sama. Jadi Allah SWT miskin dekat dunia, miskin dekat akhirat. Tetapi untung kepada siapa? Untung kepada orang yang kaya dunia dan kaya akhirat. Allah. Macam mana kita nak dapat kekayaan di dunia dan kekayaan di akhirat? Sallallahu alaihi wasallam. Ada ciri-ciri yang Allah senaraikan dalam Al-Quran yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Jadi perbincangan kita pada pagi ini ialah berkaitan dengan macam mana kita nak cari keuntungan, bukan setakat keuntungan dunia tetapi juga keuntungan di akhirat. Macam mana pula orang yang mencari keuntungan di akhirat? Adakah Allah akan memberikan kepadanya keuntungan dunia selari dengan apa yang dia dapat keuntungan di akhirat? Itulah mukadimah kepada perbincangan kita pada pagi ini yang disebut sebagai orang yang beruntung sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Seronok kita kalau kita jadi orang kaya, Ustaz. Orang kaya bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Yang paling rugi, bak kata Ustaz tadi, miskin dunia dan miskin akhirat. Oleh itu kalau boleh, kita usahalah untuk menjadi orang yang kaya bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Alhamdulillah. Baiklah, kita ada soalan pertama di pagi ini dari sahabat kita Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, semoga dalam rahmat Allah. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah kita umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat dan orang yang beruntung kerana telah dijanjikan syurga Allah, dan apakah perkara penting yang perlu ada selain menjaga amal soleh agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat? Terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Romli Ali atas soalan. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih kepada Abang Romli Ali tadi yang bertanyakan kepada soalan. Kita doakan supaya Abang Romli dan keluarga mendapat kebaikan dunia hingga akhirat. Memang sungguh-sungguh dan bersyukurlah kepada Allah kerana kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dicemburui oleh umat-umat yang lain. Umat yang Allah SWT, bahkan para nabi sendiri pun minta untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebuah riwayat yang diceritakan bagaimana Nabi Musa sendiri pun minta untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan Allah SWT, sebab apa? Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada amal soleh sebut tadi ni yang ditanya oleh Abang Romli tadi ni, Allahumma salli ala Muhammad, ada satu benda yang kita nak dapat title tu, nak hold the title, dia panggil, Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nabi SAW sebut apa? Allah sebut apa? Kamu ni khairul ummah, sebaik-baik umat yang keluar daripada kalangan manusia ni, kamu sebaik-baik umat. Tapi bila Allah sebut sebaik-baik umat ni, dia itu title, itu gelaran. Tapi ada job scope dia, ada kerja yang dia kena buat. Apakah kerja yang dia kena buat tu? Allahumma salli ala Muhammad, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga benda tu. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak orang kepada kebaikan.
Tuan-tuan Allah Muslimat, ini poin sangat penting untuk kita buat. Tuan-tuan, bukan tunggu baik nak ajak orang buat baik. Betul Ustaz. Tetapi ajaklah orang baik sampai kita jadi baik. Allah. Betul kan? Betul. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan tunggu nak jadi baik, nak halang orang daripada maksiat. Ataupun untuk kita meninggalkan maksiat. Tetapi ajaklah orang keluar daripada kemaksiatan sehingga kita pun mampu untuk keluar daripada kemaksiatan kita. Ingatlah pesan-pesan syaitan yang sentiasa sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada kita. Macam mana kamu nak ajak orang buat baik sedangkan kamu sendiri pun tak baik, kata Allah syaitan. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kamu nak ajak orang baik sedangkan kamu sendiri pun tak baik? Syaitan duk pujuk kita macam tu, maka kita meninggalkan perkara yang penting, yang tanggungjawab yang kita kena buat sebagai sallallahu alaihi wasallam khairul ummah, ni sebaik-baik umat ni. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, cerita tentang seorang laki-laki yang pergi duduk di depan mizan, di piring mizan. Piring mizan ni Allahumma salli alaihi wasallam tempat nak timbang pahala dan keburukan-keburukan kita ni. Lalu subhanallah, apabila dia tengok keburukan-keburukan dia sudah mula memberat. Dia yang sebelah kiri itu dah mula berat dah. Lebih daripada kebaikan-kebaikan yang dia buat. Lalu dia pun takut, dia pun susah hati, dia pun risau. Tiba-tiba subhanallah datang satu gumpalan awan. Gumpalan awan penyelamat dia panggil. Allah. Gumpalan awan ni, yang ni dia tak tahu apa benda. Duduk di atas timbang sebelah kanan dia, lalu beratlah sebelah kanan dia. Yang lain semua dia nampak. Dia nampak kemaksiatan dia buat, apa maksiat-maksiat dia buat dia nampak. Yang satu-satu. Kebaikan pun dia nampak. Yang ni puasanya, ni zakatnya, ni hajinya, yang ni sedekahnya. Dia nampak satu-satu. Tapi yang ni dia tak nampak. Dia nampak macam awan saja macam tu. Lalu timbang di sebelah kanan dan akhirnya kanan tu lebih berat daripada yang kirinya. Dia pun keheranan. Lalu dia pun bertanya, apakah ini? Apakah ini? Malaikat tanya, kamu tahu ke apa ini? Saya tak tahu. Apakah ini? Dia kata, itulah kebaikan-kebaikan yang kamu ajarkan kepada orang lain. Yang kamu ajarkan, ilmu yang kamu sampaikan kepada orang lain. Kemudian orang tu beramal dengan ilmu itu. Lalu kamu mendapat pahala dia. Inilah yang kita nak daripada kelebihan yang Allah bagi kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita boleh dapat pahala-pahala free dengan amalan-amalan yang orang lain lakukan. Dengan syarat kita menyampaikan ilmu tersebut, mengajak orang kepada kebaikan. Kami ni mai jojoh ni. Salih alaihi Muhammad. Saya cuma kelang kabut dengan solat subuh apa semua tadi kan. Saya tadi saya tengok Dai Hakim tertungging-tungging tadi. Kalau nak sampai tu. Salih Jumaat. Jadi subhanallah saya mat. Tentang saya Jumaat. Pasal apa ni? Pasal apa yang bersungguh-sungguh ni? Pasal apa? Sebab apa? Sebab kita nak ajak orang untuk kebaikan. Kita nak tumpang pahala orang. Kita nak tumpang pahala sedikit. Kita ni amal sedikit. Salih Jumaat, ilmu pun sedikit. Maka cara dia ialah dengan kita menyampaikan. Sebab tu saya nak mengajak seluruh yang menyaksikan kalau sama ada menjadi kaca TV, tak boleh nak share lah. Dari Facebook tu, jangan lupa untuk kita kongsikan. Sebab tu je di antara jalan untuk kita dapat menumpang sikit. Kalau ada orang beramal, kita mendapat manfaat dia. Ini beruntung. Sebab tu ulama menyebutkan bahawa apa? Di antara perkara yang perlu kamu syukuri bila kamu dipanjangkan usia kamu di sisi Allah SWT, ialah kamu bersyukur kerana dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanallah. Sebab itu pentingnya Ustaz kita menjadi orang yang menyebarkan kebaikan. Bukan susah pun, tekan butang share ataupun tag rakan-rakan kita di ruangan komen. InsyaAllah kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita ada seorang pemanggil Ustaz di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Okey, soalan saya pagi ini tanya Ustaz. Silakan. Dalam surah Al-Asy Allah berfirman, amat rugilah manusia tidak memanfaatkan waktu untuk berbakti. Demi masa katanya sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Soalan saya, bagaimana untuk menjadi sifat-sifat orang yang beruntung di dunia serta beruntung di akhirat? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail dari Sungai Buloh bertanyakan tentang bagaimana untuk menjadi orang yang beruntung ni Ustaz. Silakan. Allahumma salli alaihi wasallam. Nak jadi orang yang beruntung di dunia hingga akhirat. Allahumma salli. Tuan-tuan, ada beberapa Allahumma salli alaihi Muhammad Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang sifat-sifat orang beruntung di dalam Al-Quran. Salah satu disebutkan oleh Tuan Haji tadi ni menceritakan tentang sifat orang rugi. Orang rugi dia melakukan satu perkara demikian. Maka subhanallah, Allah sebut tentang Allahumma salli alaihi orang-orang yang disebut sebagai muflihun. Muflihun ni orang-orang yang beruntung. Antaranya tuan-tuan boleh rujuk ayat daripada surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bermula daripada ayat pertama. Specifically Allah sebut tentang orang-orang berjaya ni ataupun orang-orang beruntung ni.
sallallahu alaihi wasallam, sampai ke ayat ke-9. Allah senaraikan beberapa karakter orang-orang yang beruntung. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Kita nak ambil satu demi satu. Mungkin nanti akan ada soalan yang berkaitan juga. Kita akan ambil. Dan saya nak petik satu saja daripada apa yang Allahumma salli alaihi disebutkan oleh Tuan Haji tadi ni. Allahumma salli alaihi Muhammad. Allah sebut dalam Quran bermula ayat 1, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, ingat dalam kunci ayat tu Allah sebut, Allah kaitkan satu perkataan nama mukmin. Jadi in basic nak dapat keberuntungan dunia akhirat, dia mesti syaratnya mukminin dulu. Beriman. Ingat beriman. Dia ada beza di antara muslimun dengan mukminun ataupun muslimin dengan mukminin. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia muslimin, dia belum tentu lagi mukminin, belum tentu beriman lagi. Tapi kalau dia beriman, sudah pasti dia Islam. Muslimin maksud orang Islam. Mukminin bermaksud orang beriman. So kalau dia beriman sudah pasti dia Islam. Tapi kalau dia Islam belum tentu dia beriman. Allah menggunakan perkataan qad aflahal mu'minin. Maka sallallahu alaihi Muhammad beruntunglah, qad bersungguh-sungguh untunglah sallallahu alaihi Muhammad kepada orang-orang mukminin. Jadi kunci pertama nak jadi orang yang berjaya dunia akhirat, peringkat pertama ialah mukmin dulu. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, Allah sambung dalam ayat tu. Ciri pertama sekali orang nak dapat kejayaan dunia akhirat, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa maksud dia? Mereka yang khusyuk dalam solat-solat mereka. Salli ala Muhammad. Khusyuk solat ni maksud apa ni? Bukan sekadar solat. Dia menegakkan solat dengan penuh ketundukan hatinya. Merasakan kehadiran Allah, pemerhatian Allah dalam solatnya. Membaca bacaan dalam solatnya dengan baik. Memahami dan meresapi maknanya dalam setiap perkataan yang dia baca itu. Memahami rukun-rukun solat, mematuhi rukun-rukun solat dengan baik dan benar. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila kita cerita nak jadi orang mukmin yang berjaya ni, awal-awal sekali, nombor satu sekali Allah letak dalam senarai ciri-ciri ni ialah bukan sekadar semayang, tetapi dia mendirikan semayang dia dengan standard ibadat yang tinggi. Sallallahu alaihi Muhammad. Khusyuk, sungguh hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan secara oppositnya, berlawanannya, dia tak melakukan solat dengan cara malas. Riya, sallallahu alaihi Muhammad. Nak tunjuk ke orang, sallallahu alaihi Muhammad, sebagaimana Allah sebut tentang ciri-ciri orang munafik dalam surah An-Nisa ayat 142 yang bermaksud apa? Sesungguhnya orang munafik itu dia menipu Allah. Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Itu ciri pertama sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita bincangkan. Tuan-tuan, yang ni pun nak kena muhasabah diri banyak. Saya nak muhasabah diri saya. Sama Ustaz. Ustaz Dai Hakim pun nak kena muhasabah diri dia. Saya simak tapi nampak makamnya lebih tinggi daripada saya tu. Allah. Saya simak sahabat-sahabat yang di luar sana pun nak kena muhasabah diri. Kualiti solat kita macam mana? Betul. Kita mesti nak kena jaga kuantiti juga tuan-tuan. Solat yang wajib kena buat. Betul. Solat sunat kita kena top up. Tapi dalam masa yang sama, kualiti solat tu nak kena jaga. Betul. Angkat takbir je Allahu Akbar. Satu Malaysia kita pusing tuan-tuan, angkat takbir yang Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Johor apa semua. Elok bagi salam baru sampai balik ke tempat kita tu. Macam tu ke solat kita? Ada seorang, dia pergi jumpa dengan syekh dia. Baik Ustaz, sebelum kita nak dengar cerita pada Ustaz ni, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Cerita best ni. Saya kita sambung sekejap lagi. Okey, jadi kepada anda yang nak dengar cerita dari Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz. Berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan topik akhlak, iaitu
sifat orang yang beruntung bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang tajuk kita pada pagi ini iaitu sifat orang yang beruntung. Jadi kita nak sambung tentang cerita yang Ustaz nak kongsikan tadi, Ustaz. Silakan. Memang saja nak simpan tu untuk break tu kan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi seorang lelaki dia pergi jumpa dengan guru dia. Dan dia mengadu tentang barang dia yang hilang. Dia kata, saya tak tahu nak cari dekat mana, Syekh. Barang saya tu saya fikir-fikir cari-cari tak jumpa dekat mana. Tak tahu letaknya dekat mana. Barang tu sangat penting dekat dia. Maka Syekh dia kata apa? Kamu balik nanti kamu solat malam ni. Kamu solat je, kamu solat sampai kamu jumpa barang tu. Dia pun Allah Muslimat, semangat dia tu dia ingat. Lalu dia pun balik lepas daripada solat isyak tu dia sembahyang. Dia start sembahyang 2 rakaat, Allahu Akbar. Kemudian dia solat lagi, Allahu Akbar. Tak sempat dia nak masuk sembahyang yang kedua, terus saja dalam solat tu dia aku letak kat sini. Dia pun tuan-tuan habis bagi salam, dia terus pergi ambil barang tersebut. Lalu esok dia pergi jumpa dengan guru dia. Dia kata guru dia, betul lah Syekh. Syekh beritahu dekat saya semalam. Rupa-rupanya sembahyang tu yang tunjuk dekat saya. Dekat mana dekat mana barang tu saya hilang. Kata guru dia, sebenarnya bukan sembahyang tu yang tunjuk, tetapi syaitan yang tunjuk kat kamu bila kamu nak sembahyang. Sebenarnya itulah kualiti sembahyang kita. Setiap kali kita solat, waktu itulah kita teringat macam-macam. Kat mana barang kita hilang, kat mana letak barang, kat mana apa semua sebagainya, nak buat apa. Yang dari duk kaklik tak jumpa figure dia. Akhirnya waktu angkat takbir sembahyang, kita akan jumpa figure dia. Sebab kita dimainkan dengan syaitan disebabkan kelalaian kita waktu kita dalam solat. Maka yang pertama sekali, kunci untuk kita jadi orang yang berjaya dunia akhirat ialah kita menjaga kualiti sembahyang kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Betul Ustaz. Hari ni pun yalah betul lah, bila kita dah solat barulah teringat. Rupanya kat situ aku letak kunci kereta. Contoh. Jadi kalau boleh kita jaga dari sudut kualiti solat kita. Di samping kita tambah dari sudut kuantiti, jaga juga kualiti solat insya-Allah. Baiklah, soalan kedua dari sahabat kita di Facebook, Razali Zali Ismail bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Serta semua kru-kru yang terlibat, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soalan saya, bolehkah kita menilai seseorang itu mempunyai sifat-sifat orang yang beruntung atau Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha mengetahuinya? Yang kedua, adakah setiap manusia di dunia ini mempunyai sifat-sifat orang yang beruntung, sama ada yang Islam ataupun yang non-Muslim? Mohon pengkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih kepada Razali atas soalan. Bagaimana Ustaz? Kita ni boleh ke nak tengok orang ni beruntung atau tak beruntung? Baik, Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Bagus soalan Encik Razali Zali Ismail tadi ni. Subhanallah, Ustaz. Tuan-tuan, terima kasih Encik Razali tolong tanyakan soalan ni bagi pihak yang lain, dan soalan ni juga akan menjadi manfaat kepada saya. Yang pertama, salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, boleh tak kita nampak ciri-ciri orang beruntung itu kepada sisi kepada daripada pandangan kita, ataupun Allah saja yang mampu untuk menilai dia berjaya ataupun tidak? Semuanya akan balik kepada sisi Allah lah. Semuanya akan balik kepada sisi Allah. Allah lah yang akan tahu sama ada orang tu berjaya ataupun tidak, orang tu akan mendapat kebaikan ataupun tidak. Itu semata-mata milik mutlak Allah. Tetapi kita secara zahirnya dapat mampu untuk menilai keadaan manusia tersebut. Sebab apa yang dizahirkan daripada perbuatannya itu ialah biasanya apa yang ada dalam hatinya. Sebab tu kita biasa akan sebut solat Jumaat, dia ni orang ni baik hati, orang ni baik hati, orang ni busuk hati, orang tu. Kita akan relatekan perbuatan dia dengan hati dia. Sebab apa yang ada dalam hati itulah yang akan keluar pada perwatakan dan penampilan dia. Tuan-tuan, Allah Muslimat, sebagai contoh, ayat yang kedua daripada surah Al-Mu'minun. Yang ni kita boleh nampak pada zahir. Apa dia Allah sebut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Maksud dia apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, orang yang kedua ni tuan-tuan yang Allah sebut dalam Quran ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia. Allah. Yang ni kita boleh nampak tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh nampak. Ada orang yang subhanallah, dia kalau dia bercakap yang tak ada apa. Yang sia-sia, melawak, merapu, maki hamun. Sekarang ni saya tengok dalam media sosial, saya takut Da'i Hakim Saleh Jumat. Kalau tak ada benda yang kita tak macam, kita tak, sampai saya tulis dekat dalam Facebook saya kata, apa kena dengan manusia sekarang ni? Sebab komen menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Tak setuju kita maki hamun dengan bahasa-bahasa yang sesat. Bahasa-bahasa yang kesat. Ini bukan akhlak orang Islam. Dan ini menzahirkan watak dan peribadi apa yang ada dalam hati dia. Sebab dia tak akan keluar. Sebab tu orang kata apa? Walaupun saya tidak bertudung tapi hati saya baik. Dia tak akan kena.
Walaupun saya tak solat tapi hati saya baik. Tak, hati kamu tak baik sebab tu kamu tak solat. Sebab dia semuanya akan bermula daripada hati. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka kita akan mampu untuk melihat ni akhlaknya, percakapannya, perbuatannya, hubungan, penjagaan hubungannya sesama dengan manusia, sifat ihsan dia, dan meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Sebab tu Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad min husnil Islam al-mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam itu ialah seorang itu meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya dunia hingga akhirat. Maka sebaliknya, orang yang dipanggil apa? Rugi. Kalau ini beruntung, orang yang rugi ni dia sibuk dengan benda-benda yang tak ada manfaat untuk dia. Dia sibuk dengan kehidupan orang lain, dia sibuk dengan artis ni macam mana, artis tu macam mana, Dai Hakim macam mana, Ustaz Jafri macam mana. Dia sibuk dengan hal orang lain, dia tak sibuk dengan urusan diri dia. Sebab tu saya takut satu benda, kalam ulama kata apa? Apabila Allah mula berpaling daripada seorang, maka Allah akan menyibukkan dia dengan perkara yang tidak akan menjadi manfaat kepadanya. Allah Akbar. Dia sibuk. Sebab tu nilai yang kita boleh tengok, orang ni watak dia macam mana. Dia bercakap yang baik-baik saja. Sallallahu alaihi wasallam kata Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja, ataupun kalau tidak dia diam. Ini karakter. Jadi boleh tak kita menilai? Ya, kita mampu untuk melihat. Adapun Allah terima ataupun tidak, itu urusan dia dengan Allah SWT. Waktu Nabi SAW kata apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu salah wa yuqimu salah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka terpeliharalah nyawa mereka dan harta benda mereka, dan apa yang ada dalam hati mereka itu biarlah Allah saja yang menghisapnya. Nabi SAW pun tak tahu, kita pun tak tahu. Perlakuan itu menunjukkan kebaikan dia, maka kita kata baik. Allah terima ataupun tidak, wallahu alam, itu milik semata-mata milik mutlak Allah SWT. Yang kedua, adakah ciri ini boleh dipunyai oleh semua? Ya, ciri ini boleh dipunyai oleh semua manusia, sama ada di Islam ataupun tidak Islam. Ada orang bukan Islam yang sangat baik, kuat sedekahnya, kuat dermanya, akhlaknya baik, tapi satu dia punya tapak dia tak ada. Qad aflahal mu'minun. Kita sebut dah tadi. Sungguh beruntunglah orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut juga dalam sebuah hadis, Nabi kata, qad aflaha man aslam. Bersungguh beruntunglah orang yang memeluk Islam. Jadi kunci nombor satu sekali, ciri ni boleh ada pada semua orang, tetapi kunci untuk mendapat dia panggil apa Allah SWT, kita punya tajuk ni, beruntung dunia, beruntung akhirat, maka kuncinya ialah mukmin ataupun Islam dulu. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Jadi semoga kita menjadi orang yang beruntung, jaga setiap tindakan kita, jaga setiap perkataan yang kita lontarkan, yang kita tuliskan, semoga mendatangkan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Semua orang nak beruntung Ustaz, orang buat di dunia, di akhirat semua. Kita semua nak untung, mana ada orang nak rugi lah. Lebih lagi kalau berniaga, semua orang nak untung, kalau rugi habislah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Semua orang nak untung, dan bila kita ni beruntung di dunia, kadang-kadang kita ni ada sikap bakhil pula. Kalau aku tak bakhil, aku takkan kaya, aku takkan senang hidup di dunia ni. Kerana dia anggapan dia lah Ustaz. Dia kata, jadi untuk bersedekah, infak ataupun berzakat, zakat setahun sekali je lah, zakat yang tu je lah ya, zakat fitrah itu je lah nak raya. Jadi soalan saya, apakah kaedah terbaik lah Ustaz, supaya kita ni beruntung, untung dah dapat di dunia, untung di sana tu kita nak juga. Jangan sampai untung di dunia, lupa yang sana tu, biar bijak sini, bijak sana Ustaz. Supaya perkara yang kata bakhil tadi tidak muncul. Kerana apa? Kadang-kadang itulah saya kata tadi, dia sayang pada apa yang dia dapat tu. Banyak, ini usaha dia. Jadi kalau boleh dia kata biarlah itu kekal pada dia je. Supaya benda ni dia terlupa pula. Ada lagi benda yang di sana tu pula. Supaya kita bijak juga di sana. Jadi itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Mandi tepi pergi, ada rezeki call lagi. Terima kasih kepada
kepada tuan kita daripada Pekan Pahang, Tuan Omar kita daripada Pekan Pahang yang sudi bertanyakan tentang, betul Ustaz, hari ini ada orang untung di dunia tapi dia tak nak kongsi Ustaz. Dia takut, dia kata takut habis. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli alaihi. Kita Allahumma salli alaihi, sebab tu dalam Al-Quran Allah banyak menggunakan perkataan perniagaan. Salli alaihi Muhammad. Apa ni, barang siapa yang nak berniaga dengan Allah. Allah menggunakan, sebab biasa kita akan relate keuntungan ini dengan perniagaan. Betul. Kita macam mana nak bagi nampak? Allah cerita tentang rumah dalam syurga, Nabi SAW cerita tentang rumah, Nabi SAW cerita tentang bidadari, Nabi SAW cerita tentang sungai. Nabi gambarkan perkara yang akan kita dapat itu dengan benda yang kita boleh nampak. Nabi SAW cerita bunyal Islamu ala khamsin, terbinanya Islam dengan 5 perkara. Binaan tu maksud manusia boleh nampak. Jadi gambaran-gambaran, dan Allah SWT, maka orang berniaga mesti nak untung. Allah cerita tentang perniagaan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau nak berniaga, nak lagi untung, kita bukan boleh simpan duit. Sallallahu alaihi Muhammad, yakin berniaga. Saya berniaga. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, nak lagi banyak untung, nak kena invest. Dia tak? Tuan-tuan, nampak ada lubang perniagaan dekat mana? Oh ni, kata Ustaz invest Ustaz, nak dapat untung ni. Sini untung banyak, sini profitnya tinggi. Invest ni maksud apa? Kita kena keluarkan duit kita untuk masukkan. Kita kena keluarkan modal kita untuk kita masukkan dekat situ. Subhanallah Ustaz Somad. Tapi ada jaminan tak keuntungan? Belum tentu lagi. Betul. Baru saja nak start naik, tiba-tiba Allah Somad. Kedai tutup. Tiba-tiba tak boleh nak pergi. Ada apa semua sebagainya, kekang-kekang sebagainya. Tutuplah kedai, maka kita dah rugi. Tapi ada satu investment yang Allah cerita dalam Quran yang confirm untung. Jaminan dari Allah. Jaminan oleh Allah. Agreement sign siap dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli summatin ma'tu habbah. Bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Allah. Jadi 700% punya profit. Keuntungan dia, bonus dia, Allah akan bagi 700%. Kalau bank offer dekat kita, tuan masuklah investment kat saya. Sekarang ni waktu PKP, waktu COVID-19, semua bank ke apa sebab kami bagi offer yang tinggi. Kami bagi, kalau orang bagi 6% ke 4%, kami bagi 10%, 15% pun kamu boleh bagi. Saya ingat, bukan RM1 kita masuk, kita buat keluar semua duit-duit kita kat bank yang lain, kita semua pergi longgok dekat situ. Kita fikir, kalau 10% masuk 100 dapat RM10, masuk 1000 dapat RM100, masuk 10,000 dapat RM1,000. Lagi banyak kita masuk, lagi banyak kita dapat. Allah janji bukan 10%, Allah janji 700%. Allah Akbar. RM1 masuk dapat RM700, RM1,000 masuk dapat RM7,000. Tahu dia bagi berapa dengan Hakim? RM1. Pasal apa? Dia kata 700 dah cukup. Tu banyak tu. Kan? Subhanallah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita percaya. Tuan-tuan percaya tak Allah janji tu? Kita percaya tak janji Allah tu? Nak percaya tak Nabi SAW sebut kata apa? Nabi SAW kata apa? Tak akan kurang harta orang sedekah. Tuan-tuan percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa kita tak mampu untuk buat? Sebab kita kurang iman. Sebab tu end up dia balik dalam bab sedekah. Nabi SAW kata apa? Sadaqatun burhan. Sadaqatun burhanun. Apa maksud burhan? Dalil ataupun bukti. Bukti apa? Iman. Hanya orang yang beriman saja mampu untuk bersedekah, sebab benda dia tak nampak tapi pasti Allah ganti, sebab itu janji daripada Allah SWT. Allah Akbar. Semoga kita semua menjadi orang yang beriman, yang tak takut untuk mengeluarkan sedikit duit untuk kita berinfak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kepada keluarga besar dan anak ustaz, kita nak berehat seketika, insya-Allah kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang sifat orang yang beruntung bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi kepada anda yang ada soalan, boleh saja buat panggilan ke 1800881677 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3.
yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanjalah butang like, tulis balik di ruangan komen apa yang telah Ustaz kongsikan, dan jangan lupa untuk tekan butang share, kita sebarkan ke seramai mungkin sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita. Baik, jadi insya-Allah bila sebut juga tentang tajuk kita pada pagi ini, okey. Jadi saya nak bertanyakan kepada Ustaz tentang bila sebut tentang golongan yang beruntung ni, satu sifat yang dipanggil qanaah, Ustaz. Adakah sifat qanaah ni merupakan sifat orang yang beruntung? Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit. Allah Muslim, bagus soalan tu. Terima kasih Dai Hakim bertanyakan soalan tentang qanaah. Qanaah ni tuan-tuan ialah salah satu daripada ciri orang yang bertakwa. Jadi ulama menyusun perkataan sifat orang bertakwa ni tersusun daripada perkataan takwa itu sendiri. Ta, qaf, waw dan ya. Takwa. Bukan TAKWA yang tu kedai nasi kandang. Ta, qaf, waw, ya. Ta itu maksud taubat. Pertama, orang yang bertakwa ini dia banyak bertaubat. Dia taubat ni dia nak feel, nak rasa dia nak bertaubat ni ialah apabila dia merasa berdosa. Dia balik pada iman. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qaf. Qaf ini qanaah. Qanaah. Orang yang bertakwa ini dia ada merasa qanaah. Qanaah ni apa? Dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia rasa apa yang dia ada bagi dia itu dah memadai dah untuk dia, dan dia sangat bersyukur. Mungkin bagi kita macam kenderaan kecil tu macam tak cukup untuk saya. Tapi bagi dia sekecil ke besar ke apa, dia rasa cukup je untuk dia. Orang yang berasa cukup ini sebenarnya tuan-tuan, Allah yang beri rasa qanaah. Saya nak sambung dulu bagi habis dulu dia punya taqaf, waw dan ya tu. Saya akan ulang balik perkataan qanaah tu. Waw itu maksud wara', dan ya itu maksud yakin. Itu susunan daripada orang takwa, dan semuanya perlukan kepada iman. Ta, taubat perlu iman. Qaf, qanaah perlu pada iman. Waw, wara' perlu pada iman. Ya, yakin, apatah lagilah perlu pada iman. Yakin bahawa Allah melihat perbuatan dia, yakin ada hisab, yakin ada dosa pahala, yakin. Semua tu perlu pada iman. Kita nak bincang tentang qanaah. Qanaah ni satu benda yang Allah beri. Allah masukkan dalam hati. Bukan semua orang dapat sifat qanaah. Ada orang dia mencari-cari tak cukup-cukup. Dan apa kaitannya qanaah ini dengan orang yang berjaya? Sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu, atau kama qala Rasul SAW, rawahul Muslim. Sungguh beruntung orang Islam. Sungguh beruntung orang yang ada dalam Islam. Orang yang masuk Islam. Itu kunci nombor satu. Salih alaihi wasallam, kalau cerita tentang beruntung, dia isi Islam dulu. Kemudian Nabi SAW sambung lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ruziqa kafafan. Direzekikan oleh Allah dengan cukup. Dikurniakan Allah rezeki yang cukup. Orang Islam, Allah akan jaga rezeki dia. Allah akan jamin rezeki dia. Jangan risau. Orang Islam tak risau dengan rezeki. Tapi bukan dengan cerita tak risau dengan rezeki itu duduk diam-diam tunggu saja. Tak. Dia kena ikhtiar cari. Tapi Allah akan janjikan rezeki kepada dia. Kemudian yang ketiga, yang ni yang mahal kepada orang mukmin ni, apa dia ni? Wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan Allah akan menjadikan sifat qanaah atas nikmat yang diberikannya kepadanya. Allah bagi bahasa apa? Bahasa cukup. Ini sifat orang yang beruntung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah masuk dalam hati dia, rasa cukup saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup saja. Tuan-tuan, bukan senang nak dapat rasa ni. Tuan-tuan, dan ini merupakan kurniaan Allah. Dan kalau kita ada perasaan ni, alhamdulillah. Jumpa yang ni, alhamdulillah. Nampak dapat yang ni, alhamdulillah. Memadai sekadar ini, alhamdulillah. Sebab ada beza di antara cukup dengan banyak. Banyak belum tentu cukup. Sikit belum tentu cukup. Belum tentu belum cukup lah. Tapi cukup ini ialah apa yang dia rasakan sempurna untuk dia. Walaupun tak banyak. Banyak mungkin boleh jadi mudarat. Sikit mungkin berkurang. Tapi cukup inilah sebenarnya yang terbaik. Dan merasa cukup ini satu sifat yang Allah tanamkan dalam hati kepada orang yang dia kendaki, yang namanya qanaah. Allah Akbar. Seronok kalau dalam kehidupan kita ini Allah kurniakan sifat qanaah, rasa cukup apa yang ada, melihat orang pun bahagia, tak ada rasa dengki. Jadi semoga banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan sifat qanaah dalam diri kita. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ustaz Abdullah Osman Jabdul Semban. Ya, silakan tuan. Ada dua perkara lah Ustaz. Beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana boleh dengan mudah
dapat syafaat kalau ikut saja ajaran Al-Quran. Ya. Soalan saya Ustaz, ada yang kata kalau hendak mudah dapat syafaat, ialah banyakkan berselawat. Kerana Rasulullah SAW akan kenal kita dan mudahlah kita mendapat syafaat. Allah tentu reda dan Rasulullah SAW tentu sukakan kita. Lagi satu Ustaz, kita sebenarnya patutnya bersyukur sangat kerana di bumi Malaysia yang bertuah ini, banyaknya masjid dan surau untuk kita beribadah tanpa gangguan sesiapa. Tinggal mahu dengan tak mahu saja. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah dari Seremban yang bertanyakan dua soalan tentang yang pertama banyakkan berselawat dan yang kedua kita beruntung menjadi orang Malaysia sebab hari ini nak beribadah pun senang Ustaz, tak macam di negara lain. Silakan. Betul. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, salah satu daripada kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita ialah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang sangat besar. Diceritakan dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak bagaimana subhanallah Allah muslimat kelebihan-kelebihan yang akan dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat terakhir. Tetapi umat inilah yang paling awal sekali akan diselesaikan nanti di yaumul qiyamah. Umat Nabi Muhammad SAW umat yang paling sedikit, yang paling pendek umur tak panjang nak bandingkan umat-umat terdahulu. Umat dahulu sampai 1000 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad usia dia. Boleh bayang tak kalau orang 1000 tahun macam mana? Oh, dah yakin. Ada seorang anak dara tu dia nak tengah cari calon suami. Berapa usia dia? 250 tahun. Oh, subhanallah. Boleh bayang tak? So, tuan, panjang umur. Sepatutnya orang yang panjang umur ni lah banyak amal, banyak pahala dan banyak dalam syurga, tetapi tidak umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli kata Nabi SAW, Allahumma salli alaihi wasallam, lebih 2/3 ahli syurga ialah umat Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat cerita 80 sof, 120 sof syurga, 80 sof itu milik umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Allah SWT, kemuliaan antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ialah apabila dia melakukan satu amalan, satu kebaikan, Allah ganda paling kurang 10 kali ganda. Bahkan 100 kali ganda, bahkan 700 kali ganda. Ada ganjaran yang Allah kata biar aku sendiri yang selesaikan, iaitulah puasa. So, yang keduanya, dosa yang dia buat. Dia niat nak buat dosa, Allah tak kira lagi. Kalau dia buat dosa tu, Allah kira satu dosa saja. Itu pun tunggu malaikat nak padam saya, tunggu nak padam saya dosa-dosa dia. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, Allahumma salli. Dan kalau dia melakukan kesalahan, Allah tangguhkan azab untuknya. Kalau orang dulu-dulu buat maksiat aja, pun terus kena azab. Dan subhanallah, salah satu daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW ialah syafaat. Syafaat baginda Nabi SAW. Syafaat ni maksud apa? Pertolongan. Nanti di yaumul qiyamah, kita akan mengharapkan syafaat Nabi SAW. Nabi SAW orang yang paling sibuk sekali memberikan syafaat, pertolongan, dan kita sangat-sangat memerlukan. Sebab tu Nabi SAW declare mendapat satu perkara yang namanya syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar. Syafaat dalam keadaan meminta pergi berjumpa dengan Allah, bersujud di depan arasy Allah untuk minta supaya kita segera dihisab. Kemudian Nabi SAW pula ditanya oleh seorang sahabat, dekat mana kami nak cari kamu ya Rasulullah kalau dekat akhirat nanti? Nabi SAW kata, pergi cari aku di 3 tempat ni. Yang pertama di telaga aku, yang kedua di tempat timbang mizan. Kalau tak jumpa kat telaga, dekat timbang mizan tu, aku sedang tolong umatku. Kalau tak jumpa aku dekat situ, pergi cari aku dekat titian sirat, aku sedang tolong umatku dekat situ. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, Nabi buat apa tu? Nabi sedang memberi syafaat. Nabi sedang memberi pertolongan. Bahkan Nabi SAW juga memberikan pertolongan, memberi syafaat kepada orang yang diberi ashabul a'raf. Siapa ashabul a'raf? Orang yang dosa dengan pahala dia sama banyak. Duduk di tembok di antara syurga dengan neraka. Allah cerita dalam Quran. Tengok dalam neraka, takut jangan pergi masuk. Tengok syurga, salamun alaikum, bagi salam kepada ahli syurga. Nak masuk dalam syurga tapi tak boleh. Nabi SAW datang untuk memberikan syafaat. Tuan-tuan, Allah SWT, maka kita sangat-sangat memerlukan syafaat Nabi SAW. Sebab tu di antara cara untuk kita mendapat syafaat bagi Nabi SAW di yaumul qiyamah, Nabi SAW sebut tentang perbanyakkanlah selawat kepada Nabi SAW. Salli ala sayyidina man akthara salatan alayya aqrab minni manzilatan atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang banyak berselawatnya kepadaku, maka dia akan dekat tempatku nanti di yaumul qiyamah, kata Nabi SAW. Dalam satu riwayat lain, orang yang paling aula untuk aku syafaat nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang banyak berselawat kepadaku. Dalam satu riwayat lain, man shalla alayya hina yusbi 10 wa yumsi 10 adrakatu syafaati yaumul qiyamah. Atau kama qala, siapa yang berselawat padaku 10 kali pada waktu paginya,
dan 10 kali pada waktu petangnya, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Di kesimpulan dia, perbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Dan soalan kedua tentang masjid. Betul Ustaz. Untung, betul tuan-tuan. Orang Malaysia ni sangat beruntung. Sangat beruntung. Kita, yang pertama, umat Nabi Muhammad, Allah jadikan seluruh daripada tempat ni tempat solat. Tempat solat. Solat al-Syahmat tuan-tuan. Jadi, tak payah nak tunggu masjid. Tak payah nak tunggu surau. Seluruh tempat ni tempat solat. Boleh buat kecuali dalam tandas apa tempat-tempat najis tak boleh lah. Tapi Allah Masyarakat tuan-tuan, tapi di Malaysia ni, di mana saja ada tempat solat. Naik highway, mesti akan ada surau dan surau-surau di tepi jalan. Ada masjid apa semua. Tinggal nak pi dengan tak pi je. Itu je cerita. Mau dengan tak mau je. Wallahu a'lam. Allah akbar. Masih Pak Ustaz, bila Ustaz sebut tadi tentang lidah pada permulaan perbicaraan kita, ada satu soalan yang saya fikir boleh kita kaitkan dengan kenyataan Ustaz tadi, iaitu daripada Kasih Nurul Shah bertanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Moga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, adakah ciri-ciri golongan orang-orang yang beruntung itu yang menjaga lidah, mata, telinga dari perkara-perkara yang lara dan sia-sia, dan istiqamah melakukan kebaikan demi kebaikan tanpa rasa penat untuk mencapai nikmat keberuntungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. #terima kasih. Terima kasih kepada Kasih atas soalan. Betul ke Ustaz? Jaga lidah, jaga mata, semua ini tanda orang beruntung. Betul lah, masya-Allah. Itulah sebenarnya ciri-ciri yang kita sebutkan di awal tadi, yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun kan, sallallahu alaihi wasallam, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Iaitulah orang-orang yang sallallahu alaihi wasallam mereka meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Bila sebut tinggalkan perkara yang sia-sia, bukan sekadar itu, tapi dalam keadaan kita nak meninggalkan perkara sia-sia itu, mesti kita isikan dengan sesuatu yang berfaedah. Sebab kita ni, dia panggil, kita akan jadi lompong seandainya kita tinggalkan sesuatu tapi kita tidak isi dengan sesuatu. Kita ni, dalam hati kita ni tuan-tuan penuh dengan kotoran. Bila kita buat maksiat, kita buat dosa, hati kita akan jadi kotor. Nabi SAW cerita tentang setiap dosa yang kita buat akan ada satu titik hitam. Dia akan jadi titik hitam. Titik. Nabi SAW sebut, Allah sebut dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala fi Allahumma salli macam mana? Allahumma salli ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah khatam hati-hati mereka. Khatam hati-hati mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu pandangan mereka juga Allah khatamkan. Dia tak nampak sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak pada pendengaran mereka. Hati pendengaran Allah khatam. Sallallahu alaihi wasallam. Pandangan mereka Allah tutup. Pada mereka azab yang sangat pedih. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah memetik tafsiran ulama tentang ayat tersebut, kata apa? Apabila kita melakukan dosa, tapak tangan ni umpama hati kita. Kalau hati kita bersih macam ni, letaklah apa saja pun boleh masuk kat tapak tangan. Letak duit ke, letak apa, letak kertas ke, letak apa, semua boleh terpakai. Tapi kalau macam ni keadaan, letak apa pun tak lepas. Demikian bila kita melakukan dosa dan kemaksiatan, satu dosa kita buat, tutup satu. Dosa lagi, tutup lagi. Dosa, akhirnya hati kita jadi macam ni. Bila hati kita jadi macam ni, apa yang ada kat dalam ni semua tak boleh keluar. Apa yang ada di luar semua tak boleh nak masuk. Ceritalah ilmu kat dia, ceritalah tentang neraka, syurga, ceritalah apa, semua tak boleh nak masuk, tak boleh nak masuk. Yang duduk dalam hatinya sifat-sifat mazmumah, tak boleh nak keluar. Melekat kekal dalam hati dia. Riak dia, ujub dia, takabur, sum'ah, sombong. Maka digunakan zikrullah untuk membersihkan hati. Zikir, solat, apa semua, buat ibadat, sedekah, bersih, makin bersih, makin bersih, makin bersih, makin bersih. Tetapi bila keluar sifat mazmumah tu, dia akan jadi kosong, hati akan jadi kosong. Sebab tu bila hati kosong, apa dia cari? Dia pergi cari muzik. Dia pergi cari K-pop. Dia pergi cari apa? Dia pasal apa dia mencari ni? Ada orang cari dadah, ada orang cari arak, ada orang cari. Kenapa? Dia kata hatiku kosong, jiwaku kosong. Maka kekosongan itu perlu diisi. Nak isinya dengan apa? Kalau kita bercakap perkara yang sia-sia, maka buang perkara sia-sia, gantikan dengan percakapan yang berfaedah. Dia bercakap juga. Sebab tu kata Allahumma salli Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, sallallahu alaihi wasallam, kita bercakap ni 3 benda aja. Yang pertama baik, yang kedua buruk, yang ketiga sia-sia. Bercakap yang baik ini seumpama dia ambil ketul emas depan dia. Bercakap yang maksiat ini seumpamanya dia buang bercakap yang lara ni, yang sia-sia ni, seperti dia ambil ketul emas tu, dia tolak ke tepi, dia ambil ketul tanah untuk dia. Allah. Ketul tanah aja, tak ada apa-apa nilai.
percakapan yang maksiat, yang buruk, yang dosa, seperti emas pun tolak tepi, tanah pun tolak tepi. Salih Ahmad ambil api pula main masuk dalam mulut dia. Allah. Jadi mau tak mau kita akan bercakap. Maka daripada kita bercakap yang kosong dan sia-sia, kita gantikan percakapan itu dengan percakapan yang baik. Daripada tangan kita tak buat benda-benda ataupun buat benda maksiat atau buat benda sia-sia, kita isi tangan kita dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Demikianlah dalam keadaan kita nak menjadi orang yang berjaya, bukan sekadar kita membuang benda-benda kemaksiatan, tetapi kita perlu juga isi dengan perkara-perkara kebaikan. Tuan-tuan susun jadual amal tuan-tuan siap-siap. Waktu mana tuan-tuan nak zikir, waktu mana tuan-tuan nak sedekah, waktu mana tuan-tuan nak baca Quran, waktu mana tuan-tuan, maka bila tuan-tuan isi elok-elok tu, dan jangan sesekali selit di antara kebaikan-kebaikan kita lakukan itu dengan kemaksiatan, sebab kita takut, kata Syekh Salih Al-Hasan Muhammad, kata Imam Habib Abdul Haddad dalam kitabnya Salih Al-Hasan Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, nasihat agama dan wasiat iman, orang yang bertakwa itu ialah orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sentiasa memerhatikan perbuatannya, tidak diselitkan di antara kebaikan dengan kemaksiatan, sebab dia takut waktu dia melakukan maksiat itulah Allah mencabut nyawanya. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Sebab itu tuan-tuan, pastikan mata kita apabila melihat mendatangkan pahala, telinga kita apabila mendengar mendatangkan pahala, dan mulut kita apabila bercakap mendatangkan pahala. Baiklah, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. InsyaAllah kepada keluarga besar tangan Ustaz, kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membincangkan tentang topik akhlak, iaitu sifat orang yang beruntung, bersama dengan guru kita Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi kepada anda yang ada sebarang kemusykilan, boleh sahaja ajukan dengan buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang sifat orang yang beruntung. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan dari sahabat kita Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah kita dikira beruntung kerana sentiasa berusaha mempermudahkan segala urusan keluarga dan insan-insan yang mengenali kita, malah kita menjadi tempat meminta pertolongan dan sebagainya? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah kita dikira beruntung kerana hati kita mudah memaafkan kesilapan orang terhadap kita dan tidak menyimpan dendam, malah berusaha bersangka baik kepada setiap apa yang berlaku? Mohon pandangan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas dua soalan yang menarik. Yang pertama Ustaz, adakah kalau kita buat baik dengan keluarga kita, itu dikira sebagai orang yang beruntung? Ya, masya-Allah, Ustaz Ahmad. Yang pertama buat baik kepada keluarga, yang kedua memaafkan. Masya-Allah, Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan, terima kasih Kak Yat daripada Bandar Tasik Puteri, Tasik Puteri Rawang. Masya-Allah, terima kasih Kak. Dan Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan, sesuai pula dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Salah satu daripada ciri orang-orang yang beruntung ialah walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Maksud dia apa? Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janjinya. Surah Al-Mu'minun ayat 8, memelihara amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya dan bertanggungjawab di atas amanah yang dipikulnya. Dia mengetahui kemampuan dirinya sendiri, dan maka Allah SWT, tuan-tuan, dia cuba untuk menepati janji-janjinya. Tuan-tuan, di antara amanah yang Allah berikan kepada kita ialah keluarga kita. Kullukum ra'in, setiap daripada orang
Salih Ahmad itu pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dipersoalkan dengan apa yang dipimpinnya, amanah, menunaikan amanah. Maka tuan-tuan, dikira orang berjaya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk memenuhi keperluan-keperluan ahli keluarganya terutamanya. Tuan-tuan, waktu dalam PKP ni kita ada pengajian online kan di rumah-rumah masing-masing. Salih ala si Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, cuba perhatikan daripada kalangan keluarga kita. Ada tak duduk dalam keadaan kesusahan? Ada tak keluarga abang atau keluarga adik kita, keluarga yang terdekat dengan kita? Sebab keutamaan kita untuk membantu bermula daripada orang yang rapat dengan kita, daripada kaum kerabat, demikian susunan dia. Maka cuba tengok, tengok. Kalau ada, tolonglah tuan-tuan, kita punya kelebihan sedikit, tuan-tuan, pergilah hulurkan sedikit. Mungkin RM800, RM600 memadai untuk dia beli satu handphone ke. Ataupun apa-apa saja yang boleh membantu supaya diringankan bebanan mereka dalam menghadapi keadaan COVID-19 sekarang ni sebagainya. Allah SWT, tuan-tuan, berusahalah. Sebab tu tuan-tuan, salah satu daripada jalan yang Allah berikan kepada orang yang Allah nak berikan kejayaan dunia hingga akhirat, ialah Allah memberikan kepadanya jalan-jalan untuk melakukan kebaikan, terutamanya sedekah. Dia Allah pilih, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Allah pilih kita. Sebab tu tuan-tuan jangan heran bila kita tengah duduk makan, tiba-tiba ada orang yang nak main minta sedekah, dia tak pergi kat orang lain, dia datang kat kita. Betul. Sungguh tuan-tuan, kita pula duk kata apa? Dalam hati dia, ya Allah janganlah main kat aku, janganlah main kat aku, janganlah main kat aku. Dalam ramai-ramai dia pun main kita. Betul. Kan? Sama juga dengan kucing. Kita tengah duk makan, kucing itu dia tak pergi ke orang lain. Kita duk makan dengan Dak Yakim. Tiba-tiba Dak Yakim, tiba-tiba kucing itu pergi ke Dak Yakim. Bukan sakat pergi dekat dia. Siap buat muka kucing. Muka kucing. Tengok muka kucing itu. Letak tangan kat paha. Buat macam tu kat Buat comel, Ustaz, Buat comel muka dia. Pasal apa dia pergi kat Dak Yakim? Pasal apa dia tak main kat saya? Sebab Allah yang dorong dia untuk dia pergi dekat Dak Yakim. Orang sehingga kan tuan-tuan, kelebihan daripada sedekah ni sehingga ke tahap Allah cerita dalam Quran, Allah SWT, orang yang mati pun dia minta untuk kembali ke dunia, dia tak minta mendeling, dia minta untuk sedekah. Allah. Besarnya dan hebatnya ganjaran sedekah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke tahap orang yang mati pun minta untuk kembali ke dunia untuk bersedekah. Dan tuan-tuan tengok, Allah tak pilih semua orang untuk sedekah. Allah pilih orang tertentu aja untuk sedekah. Sehingga ke tahap Allah nak bagi kebaikan sedekah tu kepada kita, sehingga ke tahap tuan-tuan, dia mai ketuk rumah kita untuk bagi sedekah. Dia tunggu, bilalah dia ni nak bagi sedekah, bilalah nak mai. Tak mai-mai, dia hantar orang. Assalamualaikum, saya mai daripada Mahat ni, saya mai daripada ni, saya ni orang miskin, nak tolong minta sedekah sikit. Jangan tolak, Allah kata, bagi dan jangan hina dia, jangan halau dia. Sekadang kita mampu, kita bagi sebagainya. Tuan-tuan, itu merupakan jalan-jalan kebaikan yang Allah nak bagi dekat kita. Solat Ahmad. Yang kedua apa tadi soalan? Memaafkan orang. Memaafkan orang. Ini tuan-tuan, ni sangat penting. Satu benda yang sangat susah untuk kita buat. Tapi Allah menjanjikan syurga yang seluas langit dan bumi kepada orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Cerita semalam, yesterday orang kampung kita kata. Yesterday, apa ni, Dak Yakim. Ada seorang call saya. Pagi call beberapa kali. Maksudnya saya bagi, kalau call beberapa kali saya macam benda ni urgent lah. Saya pun angkat telefon. Assalamualaikum. Ustaz, kenal tak saya ni siapa? Kalau tanya soalan tu jam saya. Jam. Kita nak jawab macam mana? Kita famous lah. Lalu kita pun kata, macam mana, siapa ni sana? Ni makcik ni, tempat ni, kampung ni sekian dulu. Ustaz pernah mengajak kat sini, pergi lama dah tak main sebagainya. Kita apalah Ustaz Ismat. Ustaz, makcik nak minta maaf Ustaz. Pasal makcik dah bercakap buruk tentang Ustaz. Makcik dia cerita detail apa dia buat. Dia pergi bercakap dengan orang ni apa semua, dia cerita apa dia buat, dia cerita tentang hidup saya, dia cerita pasal apa Ustaz ni buat macam ni. Padahal benda tu tak betul pun. Tapi nak cerita kekuatan tu. Mana saya teringat bila dia sebut, saya minta maaf Ustaz. Saya nak jawab apa? Saya kata, tak apalah, tak ada apa makcik, biasalah orang duk kata kat saya tu, saya nak kata apa, saya maafkan je lah. Saya nak dengar perkataan Ustaz, maafkan saya. Tak apalah, saya maafkan lah. Tapi lepas tu saya teringat Nabi SAW sebut tentang apa? Nabi kata apa? Sungguhnya mengumpat itu lebih besar daripada berzina. Sahabat tanya, macam mana mengumpat itu lebih besar daripada berzina? Nabi SAW kata, kalau kamu berzina, seorang yang berzina, lalu dia minta ampun pada Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Tetapi mengumpat, selagi orang yang kamu umpat tu tak mengampunkan dosa kamu, selagi itu kamu akan duduk dalam dosa. Maka tuan-tuan, saya teringat macam tu. Subhanallah, tuan-tuan, saya simak. Habib, Allah SWT, tuan-tuan, kita sifat kita macam mana? Maafkanlah. Tapi berapa ramai orang mampu memaafkan? Betul. Berapa ramai? Kita ambil harta orang, kita buat zalim ke orang. Berapa ramai orang yang mampu untuk memaafkan? Tapi siapa yang mampu memaafkan, Allah janji apa? Allah janji syurga yang seluasnya langit dan bumi. Al-afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan manusia yang lain. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau kita tak punya rasa macam aku tak boleh nak maafkan, tuan-tuan ingat satu benda aja.
Aku tak boleh maafkan orang. Dia ni, no. Dia minta maaf. No. Aku takkan, aku tuntut ke akhirat. Tuan-tuan ingat satu benda. Tuan-tuan, kalaulah semua orang punya sifat macam kita yang tak mampu untuk memaafkan, berapa banyaklah orang yang kita buat salah dalam hidup kita yang tidak akan memaafkan kita. Allah. Daripada kita sekolah dulu, berapa ramai kita sakitkan hati orang. Waktu kita kat universiti, berapa ramai yang kita buat zalim kat orang yang, berapa ramai orang yang paling banyak kita buat salah, tahu siapa? Mak ayah kita. Allah. Mak ayah kita yang paling banyak kita buat salah, tapi mak ayah kita sentiasa memaafkan. Bayangkan kalau semua orang tak memaafkan kita. Jadi apalah hebat kita, besarnya kita sangat sampai kita tak mampu nak maafkan satu kesalahan orang. Sebab tu nak tenang hati, nak tenang jiwa, belajar untuk memaafkan. Ini insya-Allah orang yang akan mendapat kejayaan dunia hingga akhirat. Allahu a'lam. Jom sama-sama kita usaha kita maafkan orang lain, insya-Allah. Semoga dengan kita maafkan orang lain, orang yang kita buat salah pun akan memaafkan kita. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Siti Rohani Musa daripada Banting. Okey, baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya ada dua perkara. Yang pertama, adakah beruntung jika kematian anak yang masih kecil? Dan soalan kedua, adakah anak-anak itu beruntung jika dapat menjaga ibu ayah yang sudah uzur? Itu aja soalan saya, Ustaz. Tolong beri penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Siti Rohani dari Banting bertanyakan dua soalan. Yang pertama, anak yang meninggal ketika kecil. Yang kedua, menjaga orang tua yang uzur, Ustaz. Silakan. Ya, baik, Allah SWT. Tuan-tuan, ni dua bentuk ujian yang Allah berikan dalam kehidupan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak bagi satu perumpamaan mudah. Orang bawa hammer. Hammer ni bahasa orang kampung saya. Sini orang panggil apa? Penukul. Betul. Hammer. Bawa kampung, Ustaz. Hebat, orang kampung saya hebat. Saya semat. Orang bawa hammer. Ada dua jenis orang bawa hammer. Satu bawa hammer, salli ala Muhammad. Dia bawa hammer, dia kerja siang malam. Kerja atas bumbung tengah panas. Bawa paku, pam tengah panas. Dapatlah sehari pendapatan mungkin RM50 satu hari. Ada seorang lagi bawa hammer. Dia dapat gaji bulan tapi RM50,000. Ketuk pun kadang-kadang je kan. Betul. Ketuk pun paku pun tak ada. Hakim nama dia. Bukan hakim ni. Tak ada hakim. Pam sekali kan. Mungkin RM50,000 pendapatan dia. Sebagainya. Allah SWT. Apa beza di antara keduanya? Yang pertama ni banyak mampu orang boleh buat. Yang keduanya Allah SWT sikit orang mampu. Nak sampai ke tahap macam tu dia ada proses yang begitu panjang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada satu benda besar yang Allah nak bagi. Satu benda yang hebat yang Allah nak bagi kat dia. Maka sedikit orang yang akan dapat. Di antara benda yang, tapi ujiannya berat. Nak sampai ke tahap macam tu, dia kena melalui proses yang sangat panjang. Mujahadahnya, istiqomahnya, macam-macam yang dia kena lalui. Maka demikianlah kalau Allah nak bagi kepada kita kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Bukan semua orang akan dapat kelebihan-kelebihan ni. Tetapi dalam nak dapat kelebihan yang besar itu, ujian juga berat dan besar. Demikian Allah SWT, ada orang yang Allah uji dengan ujian-ujian yang berat. Antaranya ialah kematian anak. Kematian anak ni subhanallah tuan-tuan merupakan ujian yang sangat. Ada orang yang sampai depression. Saya tak boleh nak bayang satu keluarga yang dia pergi berjumpa dengan suaminya yang duduk dekat Melaka, kemudian perjalanan nak balik ke Ipoh, kemudian sampai separuh jalan, dalam perjalanan isterinya bawa kenderaan, ada 3 orang anak yang masih kecil dalam kereta, kemudian accident dan ketiga-tiga anaknya meninggal. Saya tak boleh nak bayang keadaan macam mana isterinya koma dan akhirnya masuk dalam hospital. Saya tak tahu keadaan isterinya sekarang ni. Suaminya, boleh bayang tak macam mana keadaan si suami yang menerima berita tersebut. 3 anak mati serentak. Allah. Saya tak boleh nak bayang tuan-tuan. Maka Nabi SAW menjanjikan kehebatan, kelebihan kepada orang yang kematian anak ni. Seandainya satu perkara ada pada sisinya, iaitu sabar. Allah. Sabar. Seorang perempuan, dia menangis di kuburan. Menangis. Lalu Nabi meratap kematian anak dia. Lalu Nabi SAW lalu di belakang Nabi SAW kata, sabarlah makcik. Lalu makcik ni tanpa dia beroleh ke belakang, dia cakap apa? Dia kata apa? Pergi kamu daripada sini. Nyah kamu daripada sini. Kamu tak tahu apa yang kuasa. Pergi kamu daripada sini. Lalu Nabi SAW pun pergi. Kemudian ada orang datang jumpa makcik ni, kata, makcik tahu tak siapa tadi yang cakap kat makcik tu suruh sabar tu? Siapa? Itu Rasulullah SAW. Ha, Rasulullah. Dia panik. Kemudian dia lari-lari pergi jumpa Nabi SAW. Lalu kata, saya redha Rasulullah, saya sabar Rasulullah, saya redha dah. Rasulullah kata apa? Sabar, redha itu ialah apabila kamu pertama-tama ditimpa dengan ujian tersebut. Orang boleh sabar kemudian, orang boleh redha kemudian. Tapi itu biasa. Orang yang redha kemudian, sabar kemudian, itu biasa. Yang luar biasanya apabila dia ditimpa waktu tersebut, dia redha dan saling sabar. Demikian juga ada orang yang diuji dengan Allah SWT, ibu ayah yang sakit.
Tuan-tuan kena ingat ada satu benda. Bukan semua orang dapat nikmat ni. Nikmat untuk jaga ibu dan ayah. Tak semua. Ibu ayah itu kunci syurga kita, tuan-tuan. Ibu ayah. Ridha Allahu ala ridha walidain. Ridha Allah bergantung pada ridha kedua ibu dan ayah. Kemurkaan Allah juga bergantung kepada kemurkaan ibu dan ayah. Ada orang dapat, tuan-tuan, ibu ayah itu doa. Kunci doa kita. Doa kita makbul kerana dia. Salih alaihi wasallam. Doa dia makbul untuk kita. Salih alaihi wasallam, tuan-tuan. Bukan semua orang dapat nikmat ni. Ada orang lahir-lahir ibu ayah dah tak ada. Ada orang membesar dengan ibu ayah, tapi waktu usia muda dia pinggirkan ibu dan ayah dia. Dia hilang doa ibu dan ayah dia waktu dia muda. Ada orang membesar, tiba-tiba ayah dia telah meninggal dunia, ibu dia meninggal dunia. Dia hilang doa yang hebat tu. Dia hilang waktu untuk dia khidmat. Ada orang Allah bagi kat dia kemuliaan, mak dan ayahnya sakit di pangkuan dia. Mak dan ayah dia sakit waktu dia duduk di rumah dia. Dia berkhidmat untuk jaga ibu dan ayah dia. Waktu tu ujian sangat besar akan melanda. Bergaduh di antara adik-beradik sebagainya. Macam-macam yang akan dilalui. Bersabar. Berkhidmat kepada ibu dan ayah sehingga ke akhir usia dia. Kalau mampu untuk talkin la ilallah itu di telinga ibu dan ayah kita apabila dia sudah meninggal dunia. Tuan-tuan Allahumma salli alaihi wasallam. Inilah khidmat seorang anak. Dan tuan-tuan, tak semua orang dapat nikmat ni melainkan anak-anak yang terpilih. Allah. Anak-anak yang terpilih. Jangan merungut. Khidmatlah sekadar yang termampu. Berusahalah sebaiknya. InsyaAllah kelebihannya tuan-tuan akan jumpa nanti di yaumul qiyamah. Sebab apa, tuan-tuan? Apa yang kita buat kepada ibu dan ayah kita, itulah yang anak-anak kita akan buat kepada kita. Allah Akbar. Cerminannya. Wallahu a'lam. Allah, bila Ustaz cerita tentang mak ayah kita sebab kan, mak ayah ni kalau kita dengar cerita memang kita akan sebab lah. Jadi bagi mereka yang ada mak ayah, jaga, taat, dan bagi mereka yang sudah kehilangan anak, bersabar, insya-Allah pasti ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, soalan seterusnya daripada Abdul Karim Sufian. Assalamualaikum yang bahagia Ustaz dan da'i yang dikasihi. Waalaikumsalam. Adakah sifat orang yang beruntung itu juga adalah mereka yang sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, seperti nikmat Islam, kesihatan, rezeki, kebahagiaan dan sebagainya? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khairan kasiran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Abdul Karim atas soalan. Baik. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Abang Abdul Karim Sufian atas soalan tadi, masya-Allah. Tuan-tuan, terkait dengan satu ayat Allah SWT dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambahkan. Bila tambah ni maksud untunglah. Salih alaihi wasallam. Bila tambah ni maksud untunglah. Maksudnya kalau kesihatan yang dia dapat, kemudian dia mensyukuri kesihatan yang dia dapat itu, maka dia akan dikira beruntung, bertambahlah sihat dia. Kalau rezeki yang dia dapat, maka dia bersyukur dengan rezeki itu, maka Allah akan tambahlah rezeki dia, maka untunglah dia. Salih alaihi Muhammad. Tambah pula tuan-tuan, apabila rezeki yang Allah bagi itu dengan rahmat dan berkat, maka dia akan menjadi manfaat dunia hingga manfaat ke akhirat. Tuan-tuan, jadi kuncinya ialah syukur atas segala nikmat yang kita dapat. Tuan-tuan mampu tak senaraikan nikmat apa kita dapat? Tak mampu, tuan-tuan. Tak mampu. Tak habis. Ni, tak habis. Ni belum pukul 8 lagi ni. Salih alaihi tuan-tuan. Cuba tuan-tuan senaraikan daripada tuan-tuan bangun tidur tadi sampai sekarang ni. Salih dapat jaga, dapat bangun, Salih dapat angkat tangan, dapat tarik nafas, Salih alaihi Muhammad, dapat berjalan, dapat apa, tengok rumah, masya-Allah ada rumah, tengok isteri kat sebelah pula, Salih apa ni, Salih makin membesar dia apa semua, tengok anak apa semua, kejut isteri kejut suami dia, tak bangun, nikmat juga. Semua ni nikmat-nikmat yang dia dapat, yang kalau dia nak senarai semua nikmat dia tak mampu. Maka Allah suruh buat apa? Syukur dengan segala nikmat. Tuan-tuan, macam mana cara untuk kita mensyukuri nikmat? Yang pertama, kita memuji Allah. Bila kita dapat satu-satu nikmat, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Cumanya, bila dalam keadaan kita memuji Allah ni, bila kita dapat, kita mampulah untuk puji. Dapat, Ustaz ni saya hadiah kini Ustaz nak. Alhamdulillah, terima kasih. Kita mampulah untuk kata Alhamdulillah sebab kita baru dapat. Tetapi macam mana dengan nikmat-nikmat kita yang memang sedia ada dekat kita? Tangan kita ni nikmat tak? Nikmat. Berapa kali kata Alhamdulillah dengan tangan nikmat yang kita dapat? Salih alaihi. Gaji pun sama, dan yakin. Waktu mula-mula dapat gaji, pergi dekat ATM. Dapat gaji first. Alhamdulillah, syukur, gaji pertama, syukurlah. Sujud syukur atas ATM machine. Kemudian orang pesan pula, dia kata, dapat berkat daripada duit gaji ni, gaji pertama ni bawa pergi hantar balik kat mak. Dia start Faida Pro balik kat kampung. Sampai kampung bagi kat mak. Mak, ni duit gaji pertama cek ni RM50 bagi kat mak. Mak dia pun bukan nak sangat duit tu. Seronok cium, mak pun cium duit tu apa semua simpan.
Lalu saya Jumat, itu pun nak balik esok, mak minta balik RM40, mak rasa macam tak lepas. Mak dia bagi balik RM50 tu bila balik. Tapi nak cerita itulah kita bentuk kesyukuran kita bila kita first time dapat nikmat. Tetapi bulan depan dapat, lepas tu dapat lagi sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun dah tak rasa ada tu satu nikmat. Betul. Sebab tu tuan-tuan Allah sekalian, kita mula hilang rasa nikmat bila kita dah biasa dengan nikmat tersebut. Maka yang pertama, kata alhamdulillah. Dan setiap kali kita kata alhamdulillah, Allah kata apa? Allahumma salli ala Nabi SAW sebut, walhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi ruang timbangan mizan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan yang kedua, yang ketiga, kita sambung yang sebentar kedua lagi. tu Ustaz, kita nak sambung di TV9 pula. InsyaAllah. Jadi kepada anda yang sedang menonton, jangan teruskan menonton Tanyalah Ustaz di TV9 kerana Tanyalah Ustaz akan berakhir di sini di TV3, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membincangkan tentang topik akhlak, iaitu sifat orang yang beruntung bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 88 1677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Apa yang telah Ustaz kongsikan tadi, sama-sama kita sebarkan dan sama-sama kita amalkan. Baiklah, kita terus meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, Siti Salbiyah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, waalaikumsalam. Apakah yang dimaksudkan dengan untunglah mereka itu yang walaupun mereka telah pun meninggal dunia tetapi pahala mereka masih seperti air sungai yang mengalir? Mohon penjelasan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Thank you Ustaz dan Da'i. Thank you juga kepada Siti Salbiyah atas soalan. Silakan Ustaz. Thank you, kita kata welcome Baik, Allahumma salli ala Siti Salbiyah, terima kasih atas soalan yang sangat baik tadi ni. Subhanallah, tuan-tuan. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Betul. Orang-orang yang mampu untuk memenuhi dan dikurniakan oleh Allah kebaikan-kebaikan tersebut. Nabi SAW menyebutkan tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ila idza mata bani Adam. Bila mati saja anak Adam, in qata amalu illa thalath, maka terputuslah semua kebaikan ataupun amalan-amalan yang dia lakukan itu kecuali 3 saja. Tuan-tuan kena ingat ni elok-elok, salli ala Sayyidina Muhammad, dan berusahalah. Bila kita hidup kat dunia ni, ini tempat kita bercucuk tanam. Ini adalah time yang kita ada. Sebab tu Ibnu Qudamah cerita tentang orang-orang yang duduk Allahumma syimat dekat dalam dunia ni macam orang yang duduk di atas kapal kemudian singgah di satu pulau. Naik kapal, lepas tu berhenti kat satu pulau. Kemudian kapten kapal beritahu, sekejap lagi, esok kita akan duduk sini sehari semalam saja, esok kita akan balik. Lalu turunlah semua orang ramai-ramai, 3 orang berpecah jadi 3 kumpulan. Kumpulan pertama, dengan dekat pulau tu ada permata-permata. Ambil, penat-penat, berhenti sekejap, ambil lagi. Kelompok kedua, orang yang lalai. Cantiknya pulau ni. Dia mula buat rumah, dia seronok apa semua. Akhirnya tak sempat nak buat apa-apa. Yang ketiga, ada tempat larangan, dia masuk. Kemudian besoknya bila kena balik ke pulau asal dia tu, disambut oleh Raja yang Agung. Mana harta kamu? Orang pertama tadi yang bersungguh-sungguh untuk buat muslihat zimat tuan-tuan, mengutip sebanyak-banyak itu, dapat kenikmatan. Yang kedua tu, buat balik kulit-kulit siput, tanah-tanah liat. Kenapa kamu ni? Kenapa kamu buat lisi gini? Bukankah kamu bersama dengan dia tadi ni? Tidakkah kamu diperingatkan bahawa kita akan duduk dekat sini hanya satu hari satu malam? Ya. Tapi itu kenapa demikian? Kami dilalaikan. Allah. Kelompok ketiga ialah orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Maka tuan-tuan, ini gambaran yang diberikan oleh Ibnu Qudamah kepada kita yang duduk di muka dunia ini. Tak lama tuan-tuan, masing-masing ada waktu yang diperuntukkan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mencari kebaikan-kebaikan yang kita boleh manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab bila mati, habis berhenti. Nak semayang tak boleh dah. Nak buat ibadat tak boleh dah. Nak buat apa tak boleh dah. Kecuali 3 benda. Kata Nabi SAW. Yang pertama, salli ala Sayyidina Muhammad, sadaqatun jariyah. Sedekah yang berpanjangan. Ulama menyebutkan wakaf yang kita buat. Salih Syumat. Tuan-tuan, waktu hidup, Salih Syumat buat wakaf sebanyak-banyaknya.
Buat wakaf. Tuan-tuan sayang harta, tuan-tuan simpan. Simpan dekat mana? Simpankan bank akhirat yang confirm ada profit, yang confirm tak akan hilang. Betul. Tuan-tuan himpun duit dekat dunia, tuan-tuan mati, duit akan difaraidkan habis kepada anak-anak. Anak-anak belum tentu boleh tolong kita. Sallallahu alaihi wasallam, sebab tu jangan duk harap nanti bila kita mati nanti anak-anak kita tolong wakaf kat kita. Belum tentu dia boleh buat. Dan itu hak dia apa? Kita tak boleh nak marah pun. Dia beli kereta ke, dia buat apa sebagainya, itu hak dia, itu duit dia. Itu duit dia yang difaraidkan kepada dia. Maka tuan-tuan nak buat waktu hidup sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun nikmat. Sebab tu orang pilih, Allah pilih. Ada orang main minta, sagi ada orang minta sedekah, sagi ada ni, ada jalan-jalan wakaf. Pasal apa? Allah bagi sebab Allah nak kebaikan tu untuk kita. Yang kedua, Allah SWT al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan dapat satu ilmu, tuan-tuan sampaikan. Dapat satu ilmu, sampaikan. Macam kita sebut tadi. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa dapat siapa yang tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Ni kita duk cakap banyak ni, duk ajak orang buat tu, ajak orang buat ni, dengan harapan ada orang buat. Saya nak tumpang pahala dia. Tuan-tuan pula ajak orang lain pula, saya dapat pahala lagi. Orang tu ajak lagi ni, saya dapat lagi. Sampai hari kiamat. Kita tuan-tuan ambil peluang ni. Kadang-kadang kita tak mampu untuk mengajar. Betul. Tapi apa kita boleh buat? Kita kongsikan, kita sharekan. Dapat satu poin kita tulis. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang dia cerdik. Dia duduk dalam kuliah saya. Dia ambil satu poin. Saya ada cerita tentang sunat witir. Tulis tu. Sunat witir. Ganjaran dia apa? Jom kita buat sunat witir. Dia post, dia buat poster cantik, dia post dekat Facebook dia. Ada 200,000 orang tengok. Kalau 200,000 orang tengok, kita ambil 10% sahaja orang yang beramal dengan ilmu tersebut. 10% dah 2,000 orang. 2,000 orang tu pahala sampai kat dia dan sampai kat sikit, solid, sikit pun tak kurang. Percuma. Allah. Sampai ke hari kiamat. Kalau dia mengalir maulid sampai ke kiamat. Ni ilmu yang bermanfaat dia punya. Yang ketiga, ini rezeki. Ini rezeki. Namanya doa anak yang soleh. Tuan-tuan boleh suruh orang untuk tolong baca doa kat kita lepas kita mati. Sampai satu tahap orang pun tak larat nak baca. Dan belum tentu lagi sampai tak sampai. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sampai. Doa sampai insya-Allah, baca Al-Quran wallahu a'lam. Berlaku perbincangan ulama yang sangat panjang. So, tuan-tuan dalam saya, tapi yang tidak ada khilaf sallallahu alaihi ialah doa anak yang soleh. Confirm sampai. Allahumma salli ala Muhammad. Dia angkat tangan dia, cerah hari ni alhamdulillah lapang kubur. Siapa? Doa anak soleh dah sampai. Tapi tuan-tuan tanya anak-anak kita, tolong Ustaz, abang Long baca doa Ustaz, mak nak dengar. Dia pun, mak abang Long tak pandai baca doa. Tuan-tuan menangislah. Kalau doa untuk dia sendiri pun dia tak reti, macam mana dia nak doa kat kita nanti. Tuan-tuan, jadi insya-Allah tuan-tuan, ini di antara benda orang beruntung bila Allah memberikan kepadanya banyak jalan-jalan untuk dia bersedekah. Beruntung kepada orang yang Allah berikan kepadanya banyak jalan-jalan ilmu untuk dia kongsikan. Dan beruntung juga kepada orang yang Allah kurniakan kepadanya anak-anak yang soleh yang mampu untuk mendoakan dia. Sebab tiga benda ni takkan terputus walaupun dia telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Sebab tu kalau boleh sebelum kita tidur pada setiap malam, tanya suami kita, tanya isteri kita ada tak buat sedekah jariah? Yang kedua, ada tak ilmu yang bermanfaat kita sebarkan? Dan yang ketiga, ada tak anak soleh? Anak mungkin ramai, tapi ada tak anak soleh yang mampu mendoakan kita? Baik. Jadi kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ilyas bin Abu Bakar di Bait Hitam Pulau Pinang. Ya, orang Penang Ustaz. Orang Penang. Ya, Ustaz ni. Okey. Silakan. Ustaz dan Dai. Ya. Ya. Soalan saya begini. Kita beruntungnya Islam, kita mendapat Al-Quran dan juga kitab Al-Quran dan juga panduan Nabi Muhammad SAW. Diberi iman, diberi Islam, diberi panduan ihsan, semua dah cukup. Adakah perlu kita melakukan muhasabah diri, mencatatkan kebaikan yang kita lakukan dan mencatatkan apa juga keburukan yang kita lakukan seharian? Dinamakan orang yang beruntung, muhasabah diri. Keduanya, doa. Ada orang tidak mahu mendoakan untuk diri dia sendiri dan tidak mahu mendoakan kepada kedua ibu bapanya juga dan tidak mahu untuk mendoakan seluruh umat Islam seluruh dunia. Ada dikatakan sombong, durhaka dan juga dikirakan berkira-kira nak mendoakan orang lain. Adakah dikirakan doa itu juga dikirakan orang beruntung? Kita mendoakan orang lain, kebaikan doa kita itu dijawab oleh malaikat dan kembali kepada kita.
minta pencerahan daripada Ustaz Jeffrey. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar dari Penang. Ini geng Ustaz orang kampung Ustaz ni lah ya. Bertanyakan dua soalan. Yang pertama tentang muhasabah, yang kedua tentang doa. Silakan Ustaz. Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dalam kita nak berniaga, dia ada satu benda yang namanya SWOT analysis. SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunity dengan threat. Ni SWOT analysis ni, kalau bahasa kita nak faham mudah dalam bahasa amalan ni, dia panggil muhasabah lah. Salih Ahmad, kita bermuhasabah. Kita check Salih Ahmad, apakah dalam amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apakah Allahumma salli strength dalam amalan. Dekat mana kekuatan kita? Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak. Mungkin di sini kita boleh banyakkan sedekah. Ataupun Allah masih memberikan kepada aku kekuatan fizikal yang kuat. Maka di sini aku boleh memperbanyakkan ibadat. Allah memberikan aku kenderaan. Mungkin di sini aku boleh gunakan untuk urusan-urusan. Apakah weaknesses kita, kelemahan kita yang boleh kita improve? Salih ala Muhammad. Contoh kita, Allahumma salli Muhammad, kita malas. Mungkin kita boleh keluarkan sifat malas tu. Ataupun mungkin kita ada, apakah kelemahan-kelemahan? Ini muhasabah. Apakah dosa-dosa yang masih terikat, yang susah untuk aku tanggalkan dosa-dosa ni, yang aku rasa sedap dengan dia? Kelemahan kita. Kemudian opportunity kita, peluang yang kita ada, ruang-ruang yang kita ada, threat kita, ancaman kita. Apakah threat yang ada? Syaitan, iblis, kawan-kawan yang kaki maksiat yang masih duduk di sekitar kita, yang sentiasa mengajak kita. Ini panggil muhasabah. Daripada muhasabah inilah kita boleh berubah menjadi orang yang lebih baik. Tanpa muhasabah kita tidak ada dia punya, kita tak boleh nak tengok kita punya level. Sebab tu Sayyidina Umar pesan dekat kita, bermuhasabahlah kamu sebelum kamu nanti berhisablah ke diri kamu sebelum diri kamu dihisab. Untuk kita tahu level kita, duduk kita dekat mana, kita kena check. Apa dosa yang aku buat hari ini, supaya esok aku tak buat lagi dosa tu. Apakah kebaikan-kebaikan yang aku tinggalkan hari ini, jadi esok aku cuba untuk buat kebaikan-kebaikan tersebut. Maka dalam kepentingan kehidupan kita, untuk kita improve, untuk kita jadi lebih baik, untuk orang beruntung dunia akhirat, tak lari dan kita tak boleh untuk tinggalkan satu benda yang namanya muhasabah. Yang kedua, doa. Ustaz, sebelum kita nak sambung tentang yang kedua, doa tu, macam biasalah Ustaz, kita nak berehat seketika. InsyaAllah, lepas sahaja rehat, kita nak dengar kembali apakah nasihat Ustaz tentang doa tadi. InsyaAllah, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami Pejam Celik. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Okey, jangan pejam tak celik-celik Ustaz. Ni kerja pejam je. Celik-celik dah habis Tanyalah Ustaz. Baiklah, tadi kita sambung tentang soalan kedua yang diajukan oleh sahabat kita tadi, tentang dia ni nak doa untuk diri dia sahaja Ustaz, tak nak doakan orang lain. Bagaimana? Ya, demikianlah. Kadang-kadang dia tak faham apa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia rasa macam, termasuk juga bukan sekat doa, termasuk juga sedekah atau amalan kebaikan yang kita buat. Tuan-tuan buat satu sedekah, tuan-tuan bagi satu sedekah, tuan-tuan niat untuk tuan-tuan, maka pahala untuk kita. Tapi kalau kita niat sedekah ni untuk kita, dan kita niatkan sedekah itu untuk ibu dan ayah kita, ibu ayah kita akan dapat pahala yang sama, dan sikit pun tak akan kurang untuk kita. So, dua orang dapat dengan nilai yang sama. Apa ruginya dekat mana? Itulah untung. Itulah untung Salih Ahmad. Sama juga dengan doa. Doa kepada kita dan doa kepada orang yang lain. Dan salah satu daripada doa yang makbul ialah doa yang dipanjatkan kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui. Allah. Maka doa itu akan diaminkan oleh malaikat yang menjaganya, dan malaikat itu akan mendoakan yang seumpama untuknya. So, dua dia akan dapat. Ada tak tuan-tuan yang sakit, yang diuji dengan sakit sekarang ni? Tuan-tuan angkat tangan, tuan-tuan tengok kawan-kawan tuan-tuan yang sakit. Tuan-tuan doakan malam-malam, tuan-tuan doakan untuk dia.
syarat jangan bagi tahu dia. Oh, ya Allah, engkau beri kesembuhan. Malaikat yang duduk dengan kita ni akan aminkan doa tersebut, maksud doa tu makbul, dan malaikat tu akan doa kat kita. Kita doa kat kawan kita. Kita ni banyak dosa, tapi malaikat yang doa kat kita langsung tak ada dosa. Maka itu kelebihan yang Salih Azimat. Manfaatkan sebaik-baiknya doa tersebut. Tapi yang beritahu dia, telefon esok. Assalamualaikum. Semalam pagi ni rasa macam mana? Rasa macam sihat sikit tak? Dia rasa macam sihat sikit. Semalam aku doa panjang kat habislah. Dan salah satu pada nak dapat ganjaran pahala yang sangat banyak senilai setiap umat muslimin muslimat yang ada di muka bumi pada waktu ni. Berapa bilion ni? 4 bilion. Contoh, Salih Azimat. Macam mana tuan nak dapat pahala 4 bilion ni? Tuan-tuan, Nabi SAW sebut barang siapa yang berdoa kepada saudara seislamnya, maka pahalanya akan diberi sejumlah saudara seislamnya. Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Ya Allah, engkau berilah keampunan kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan, doa yang tu Allah akan berikan pahala sejumlah kaum muslim. Inilah orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Wallahu akbar. Tadi Ustaz ada sebut dalam pertengahan perbincangan kita tentang orang yang macam sedekah buat baik ini sebenarnya orang yang terpilih. Ada satu soalan yang boleh kita kaitkan dengan kenyataan Ustaz tadi daripada Muhammad Zaki Syahid Idris. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mohon kupasan Ustaz, adakah orang yang beruntung ini Allah telah takdirkan milik seseorang itu? Adakah ada kaitan dengan qada dan qadar juga? Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Muhammad Zaki atas soalan. Baik, terima kasih Muhammad Zaki. Masya Allah, betul. Apa sahaja yang kita lalui dalam kehidupan kita tidak akan terlepas daripada qada, qadar, ketentuan Allah SWT. Apa saja kebaikan yang kita lakukan itu melalui qada dan qadar Allah. Keburukan yang kita lakukan itu juga tercatat dalam qada dan qadar Allah SWT. Namun di sana ada satu perkara yang disebut sebagai doa. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, tidak berubah qada dan qadar melainkan dengan doa. Maka tuan-tuan, mula pada hari ini kita berdoa kepada Allah. Di sana ada satu perkara nama taufik dan hidayah. Allah boleh beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bila dapat hidayah, Allah akan berikan kepadanya kemudahan untuk melakukan jalan-jalan untuk melakukan kebaikan. Tuan-tuan nak jadi orang yang berjaya dunia akhirat, tuan-tuan jadi orang yang bersedekah. Tuan-tuan nak jadi orang yang berjaya dunia akhirat, tuan-tuan nak dapat khusyuk dalam sembahyang, nak jaga sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan nak jadi orang yang berjaya dunia akhirat, Allahumma salli orang beruntung dunia akhirat. Tuan-tuan tinggalkan semua bisikan-bisikan syaitan, ajakan-ajakan syaitan. Dan semua ni tuan-tuan perlu kepada dua benda. Yang pertama nama hidayah, yang kedua nama taufik. Maka setiap hari jangan lupa untuk angkat tangan, ya Allah berikanlah aku taufik dan hidayah di sisimu. Ya Allah berilah aku termasuk daripada kalangan orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah jangan engkau pesongkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Tuan-tuan, maka di sini ada satu kekuatan, satu perkara yang mampu untuk mengubah takdir, untuk menjadikan kita di kalangan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beruntung dunia akhirat, iaitulah doa. Dan jangan give up dengan doa kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Bila sebut juga tentang tajuk kita pada hari ini, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Apakah sifat sebenar orang-orang yang beruntung ini dapat dilihat secara luaran? Dan adakah sifat ini akan kekal sekiranya dia istiqomah dalam mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya? Dan adakah orang ini akan terus menjadi orang yang beruntung sehingga ke hari akhirat kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih kepada Laila Dila Rosa atas soalan. InsyaAllah. Untunglah tuan-tuan Rasulullah. Untunglah Laila Dila Rosa. Soalannya terpilih. Subhanallah tuan-tuan Rasulullah. Memang seperti yang kita sebutkan di awal tadi, sifat ini dapat kita lihat daripada luaran. Dia bukan jenis berlakon. Nah, ada orang berlakon dia tak lama. Lakonnya sekejap. Dia tak mampu untuk mempertahankan lakonan dia dalam tempoh masa yang lama. Sekejap mungkin dia nak perhatian, dia berkenan kat Da'i Hakim. Dia tunjuklah kata dia baik. Dia tunjuk dia post baik-baik apa semua. Tapi berapa lama dia nak tunjuk kebaikan tu kalau dia bukan orang macam tu. Sebab
kebaikan dia berpunca daripada hati. Tapi nilaian kita ni, kita mampu tak melihat kebaikan-kebaikan? Ya, kita mampu. Orang ni rajin sedekah dia, orang ni bercakap percakapan yang banyak, orang ni meninggalkan perbuatan yang sia-sia, orang ni menjaga Allah sebut dalam Quran apa? Allahumma salli alaihi li furujihim yuhafidun, dia menjaga maruah dia, menjaga kemaluan dia. Saya cuma tidak melakukan perkara demikian, dia meninggalkan benda-benda minum arak, berjudi apa semua ya Allah. Benda ni nampak pada zahirnya. Nampak pada zahirnya. Dan yang keduanya tuan-tuan, istiqamah. Betul. Sungguh saya tuan-tuan, dalam apa saja amalan sekalipun tuan-tuan kena istiqamah. Kena istiqamah. Sedekah istiqamah. Tuan-tuan, nak dapat lekat satu perkara tu, dia kena ulang supaya dia lekat. Kata seorang ahli abid, dia nak dapat kemanisan beribadat, kemanisan berqiyamulan selepas 20 tahun dia bermujahadah. Allah. Nak bagi lekat tu, nak bagi dapat kemanisan tu, dia kena mujahadah lagi. Lawan. Nak sedekah, bukan senang nak sedekah. Hari ni sedekah, esok sedekah lagi, lusa sedekah lagi. Sampai bila? Sampai kamu dapat kemanisan sedekah. Kamu nak jaga solat tu, jaga. Nak dapat khusyuk tu. Allah, hari ni tak khusyuk. Ustaz, tak payah semayang lah, tak dapat khusyuk. Dia guna ayat tu. Fawailul lil musallin. Maka lawailah kepada orang yang salih alaihi wasallam yang semayang. Orang semayang pun masuk neraka weh. Tak payah semayang terus lah. Kalau gitu. Dak, kamu solatlah sehingga kamu dapat khusyuk tu. Maka tuan-tuan, di sana pentingnya satu benda nama istiqamah. Jaga. Yang ketiga, macam mana keadaannya, kata Laila di Rosa tadi, orang yang adakah dia akan berkekalan amalan tersebut sehinggalah dia masuk ke syurga Allah SWT? Belum tentu. Sebab Nabi SAW pernah menyebutkan tentang bagaimana Allahum muqallibal qulub. Ni yang kita takut. Kita yang duduk tengok ustaz sekarang ni, yang rasa macam insya-Allah kot saya ni ahli syurga lah kot, belum tentu lagi. Dai Hakim tadi yang naik kereta tu laju-laju sebab nak sampai cepat on time tu. Kalau macam ni keadaan ni sebelum subuh dah nak pergi ke kuliah dah ni, ini merupakan amalan syurga lagi. Ini belum tentu lagi. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab Allah boleh bolakkan hati seseorang itu mengikut kepada kehendaknya. Ini yang kita takut. Nabi SAW sebut, Nabi SAW, sungguhnya seorang itu dia beramalan dengan amal ahli syurga sepanjang hidupnya. Sehingga kan surga dengan syurga tinggal satu hasta lagi nak masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amal ahli neraka di hujung hayatnya, lalu dia pun masuk neraka. Sungguh seorang itu beramal dengan amal ahli neraka sepanjang hidupnya, sehingga dia dengan neraka tinggal satu hasta lagi nak masuk. Lalu di hujung hayatnya, lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amal ahli syurga di hujung hayatnya, lalu dia pun masuk syurga. Jadi ini yang kita takut. Maka di sana ada satu benda yang namanya doa. Patah balik macam tu. Doa supaya Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nabi SAW ajak kita. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini di atas agama kamu dan ketaatan kepada kamu. Minta doa tu supaya kita ni berkekalan dalam apa yang kita lakukan tu sehingga ke akhir hayat kita. Jangan tinggal doa ni dan jangan overconfident. Saya cuma banyak kisah-kisah yang boleh kita ceritakan bagaimana di hujung-hujung usia dia, akhirnya dia beralih hati, dia berubah hati, dia dibisik oleh bisikan syaitan, dia menunjukkan kebaikan-kebaikan, akhirnya dia terpesong dan akhirnya dia mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah SWT. Ini yang menakutkan kita. Maka teruskan berdoa, teruskan beramal, istiqamah beramal dan berdoa agar Allah menetapkan hati kita sehingga ke akhir kita dan kita menjadi di kalangan orang yang termasuk, di kalangan orang yang berjaya di dunia dan Allah beruntung di akhirat. Amin. Jadi banyakkan berdoa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama doa untuk kita dapat istiqamah, dan yang kedua kita doa supaya Allah tak datangkan sifat riak kepada kita, sia-sia saja amalan yang kita buat selama ini. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan dan doa ringkas Ustaz sebagai penutup program kita. Baik, Allahumma salli alaihi. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak ajak pada pagi ini ialah untuk kita sentiasa bermuhasabah diri kita, duduk kitanya dekat mana. Berubahlah tuan-tuan untuk menjadi orang yang akhlak baik, sebab orang yang berakhlak baik tidak akan rugi dunia akhirat. Tuan-tuan, berusahalah untuk menjadi orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang. Berusahalah untuk menjaga sembahyang, jaga akhlak, jaga perwatakan, kepribadian kita. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat. Sebab kita nak jadi orang yang beruntung ni
Biar kita kaya di dunia, insya-Allah kita minta untuk kaya, tak ada masalah apa. Tapi kita minta kekayaan kita tu akan menjadikan kita juga kaya nanti di akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husna ibadatik. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma khdim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Buat anda teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator handsome kita iaitu Da'i Anas dan juga panelnya Ustaz Roslan Muhammad dengan topik pengajian hadis tanda akhir zaman bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, apa tanda itu burung boleh terbang ke sana ke sini? Apa tanda orang beruntung raih redha dari ilahi? Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.